Selamat lemai serta berita basah ngagai kita semua bergulai wakum itu malam bil babli tinduka siban 6 September 2021. Batang berita lemai itu, Opis Tanah ngau survey JTS Sarawak ngau Universiti Teknologi Malaysia UTM udah nyain sempekat pemerhati hati MOU Bakunsian Negeri Sarawak sehari itu tadi. Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tunatok Abang Openg madah pengawaknya dekat ngemuan ke kerjasama nombor kamakmal satelit JTS UTM Ari Saum Teknologi Pengelandia Latih Engau Pansia. Ya, ini adalah satu kolaborasi yang saya fahamkan pertama di antara Universiti Teknologi Malaysia dengan sebuah agensi kerajaan untuk mereka meningkatkan lagi cara-cara dan pendekatan baru dalam kita menguruskan hal-hal tanah, termasuklah penilaian dan juga struktur tanah dari sudut perancangan. Selalunya ada pertindahan dari sudut penggunaan tanah, umpamanya di antara pertanian dan juga pembangunan bandar. Sebab itu kita mesti melihat daripada kajian yang menyeluruh dalam kita menguruskan bidang-bidang tanah ini. Ia berjakut munyinya maya awam media udah berjadi ke Hari Innovation ngau Integriti Tanah ngau Survey Sarawak HITS 2021 sehari itu tadi. Datuk Petinggi Abang Zohari Megak madah kerjasama bala keberpengelandi Ari UTM ngau agensi perintahnya Megak dekan nyungkak ketikas pemangsang negeri Ari pengawak berkawal ngau tanah kelimpah betapi engau pandemik COVID-19. Kalau kita tidak berinovasi, tiada R&D, tiada inisiatif untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan, mungkin kita akan mengalami krisis yang kritikal untuk berhadapan dengan situasi pada ketika ini dalam keadaan pandemik COVID-19. Alhamdulillah, seperti yang selalu saya katakan, kita sudah bersedia dengan keadaan ini. Sebab itu saya sering kali menekankan perlunya aspek pendigitalisan perkhidmatan dan penggunaan teknologi terkini agar perkhidmatan awam sentiasa dapat dicapai oleh rakyat pada bila-bila masa di mana jua kita berada. Berita nangkan ketu, servis kios ATM patut digagak ke bak pasar Debak ngambil kebisik dikenal lebih 15,000 ikut peranak pelilih Debak. Kabar Kongsi Negeri Adun Saribas, Muhammad Razi Sita Madah, kelimpah tubuh rakyat dia Majak Mayu, servisnya berguna nyerumbak macam bengkak pemansang, benua digagak bak pelilihnya. Yang madah sekedar hari pemansang ke benua digagak ianya projek Jalai Suri Ketui. Ko ia penemu projeknya tidak ngemuntang ke penyawa pejalai hari 40 km ngagai 9 km dekat nyungkak ke penatai pemisik rakyat lebih lagi bak perkara dagang temuai. Ia berjakut munyinya ngagai ukas mai dirandau udah ke ngabas palan ke diperambu alai ngadu ke servis ATM di bergunaan serbaguna komuniti Debak ngau Dewan Perpaduan Debak empai lama. Nambah kejakut ia Muhammad Razi megak madah ke projek Agropark Saribas ke digagak berpelilihnya belak dekat ngerembai ke agi pengawal ekonomi rakyat dia. Berindik hari perkaranya yang ngarap ke bank bakal Agrobank oleh nimbal peminta rakyat ngagak servis ATM bak pasar Debak. Bak program bukai, Muhammad Razi udah datai nganjuh bantu barang pemakai ngagai peranak rumah panjai ngau Kampung Melayu Debak. Peranak genturung menuanya benung berjalai ke atur mindah bertagang diterit ke PKPD. Pemberi 360 kambut barang pemakainya megak datai hari Kaban Parlimen Betong disuak ke ia empai lama tu tadi. Pemberi kesebaka engau penyampau 630 kambut belak diberi ngagai peranak Kampung Tui, Kampung Medang, engau Kampung Serabang. Peranak gunturung pendiau tu belak benuan berjalai ke atur PKPD. Bab berita nangkan ketuk, Menteri Muda Dagang Temuai Seni Ngomain Asal ke Megak Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu di Perbasa berjadi Kepala Empal baru Kolej Vocational Miri sehari itu tadi. Kolej Vocational Miri Siti Ari 6 Kolej Vocational bak Sarawak ianya di Kuching, Betuang, Matang, Sibu, Ngau Bintulu. Pengawak ngelekat ke papan palnya nyadi ke pengeransang nempak mayu hagi pengereja pengawak tinggal buan pengelandik di Sarawak.
Mayanya megak, Datuk Sebastian Ting bisik nyuak kegeran projek MIT menua pesisir MRP RM50,000 ngagai gerempung apai indai ngau pengajar PIBG Kolej Vocational Miri dikena nyawak mayar tambang Nembia Budiang Bunglai Kediri ngagai kolej. Berita diteruskan ngau 6 pintu bilik di Kampung Semeralot nerima bantu barang pemakai Ari Adun Sadun Jaya Aidil Lario Sarito tadi. Pemberinya dianjung lalu disuak Ketua Kampung Semeralot Mahdili ngagai penerima. Adun Sadun Jaya ngarah ke pemberinya atau ngelempung ke mimit penanggul ke ditapik sidak di benung berjalai ke atur berpekul. Sidak megak memberi jakut terima kasih ngagai pementas Adun Sadun Jaya di udang anjuang ke sidak bantu barang pemakainya. Berita di Betong, Komiti Penjaga Penusah Sita JPBB Betong bersama pengopalan servis Adun Bukit Saban udah datang nganjung bantu barang pemakai ngagai peranak rumah panjai Nanga Penebak Layar kemari. Bantunya diberi ngagai 12 pintu bilik rumah panjainya. Tuai rumah Tayan Gani ngari ke sidak serumah memberi jakut terima kasih ngagai perintah ke udang nganjung ke sidak bantu sarinya. Bab program nangkan kenyak sapit Kepala Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas sekali lagi memberi fingertip pulse oximeter ngagai opis pengerai Betong. Pemberinya disuak ke pengari Palang Servis Bukit Saban ngagai pegawai opis pengerai Sitak Betong Dr. Johnny Pangkas. Nangkan kenyak JPBB Betong Palang Servis Bukit Saban nerus ke program kesebakar ngagai 35 ruang bilik di Sungai Langit Layar Betong. Tuai Rumah Bantan Jerman ngari ke sidak serumah belak ngeratai ke jakut terima kasih ngagai pementas perintah ke udang merik sidak bantu barang pemakai. Di Limbang, Stesen Petronas Limbang udah datang memberi bantu barang pemakai ngagai peranak rumah manggi di Kampung Menuang Baru ti berjalai ke atur mindah bertagang diterit ke PKPD Sarito tadi. Pengawal nyuak ke bantu ngagai 25 tuai ruang bilik rumah panjainya dipenyadi ke manager Stesen Petronas Tapan Lidos ngagai pegawai pengintu pengelantang Mensia Mayuh JKM Limbang Wan Hasif Wan Jamari. Tapan Maya dirandau madah pengawaknya sebagai ahli tanggung pengawak ramah korporat CSR Sidak nyaut Mensia Mayuh ngelempungkan penusah ti datai nuntung. Nangkan kenya jelita majang ngari ke peranak rumah menggi memberi jakut terima kasih ngagai pemberiknya ti tahu benar nyawab sidak maya berjalai ke atur PKPD. Agi nampung batang berita alai 11 tuai ruang bilik KAR nerima pemberi berprogram Mindef Prihatin dengan upis perkara veteran JHEV engau gerempung veteran Soldadu Tasik Malaysia PVTLDM Sarawak kemari. Bab program diatur 3 hari berungguknya, 73 kambut bantu barang pemakai disuak ke Komiti PVTLDM Sarawak dibetuai ke Presiden PVTLDM Sarawak Muhammad Ruslan Sain Abdullah ngagai penerima. Pemberinya diberi ngagai peranak di genturun pendiau Kampung Keranji, Kampung Sungai Lundu, Kampung Serayan Baru, Kampung Tembaga Melayu, Sematan, Taman Landeh, Pedawan, Kampung Sarik, Puncak Borneo. Muhammad Ruslan megak madah ke program kesebakar dekat ditanduk di Lawas, Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Serikai, Beladin, Seri Aman, Batunia, Mukah Betong engkau meludam dikirum ngenak bas. Nak kata dulu berita nukasiban bergulai ngaku meti malam biang ngobala kru belitin. Berita kesili agi tu dipedak dengan semua laman media UKAS, nyengkau berportal ukas.sarawak.gov.my, tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya.
Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan Kerja Negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISPA. Selamat kali hari serta berita bik bahasa ngagi kita semua bergulai dengan aku Gabriel Romi bab bulletin Kasiban edisi ngali hari 6 September 2021. Batang berita ngali hari itu dipun Kenggau Sarawak ngerikut pemaduk mayu kes positif COVID-19 dekat kedia tu ianya 3,747 itik di Padah Kenyadi bab 35 pilih menua kemari. Nitiaka Penerang Media Komiti Penyegar Penusah Negeri JPBN Sarawak engaunya semua penyampau kes di Sarawak dia tu udah manggai 130,898 kes. Hari penyampaunya 3,737 tau ke 99.73% kes bak kategori 1 engau 2, lalu sitik kes kategori 3 kes, kategori 4 engau 6 kes, kategori 5. Pelilian menua tik ngerikut kes bakar di Ayan Ketu. JPBNS megak madah ke-15 kes naban kenyawanya di alai 14 iti hari penyampaunya orang tuai engkau siku lelaki berumur 24 tahun di Betuang. Pelilih matu dipadah ke berbalik Arizon kuning ngage orange pengguna ngerikut 31 kes berampit dalam kandang 14 hari ke udah. Bab Penerang Media Kesbaka JPBNS belak madah keempat itik kluster baru ianya kluster Simpang Bakun Bintulu, kluster Pangkalan Bau, kluster Anarais Kuching, engkau kluster Persiaran Silikon. 5 kluster di Tuku Kepunas ianya kluster Balai Ringin Melayu Serian, kluster Jalan Ding Lik Kong 2 Sibu, kluster Jalan Setutong Baru Kuching, kluster Taman Yen Yen Kuching, engkau kluster Kampung Jaya Bakti Kuching. JPBNS netap ke atur mindah bertagang diteriat ke PKPD bakar di Ayan Ketu. Berita nangkan ketu. Menteri Pengintu Pengelikun Pengelantang Komuniti Orang Induk Ruang Bilik engkau pemansang Nebek Miat Datuk Seri Fatimah Abdullah udah nyuak ke RM868,120 Grant Projek Miat Benua Pesisir MRP Dun Dalat Renggat 3 2021 ngagai 30 penerima di Dalat kena hari 6 tu tadi. Ia kemega Adun Dalat nyuak ke geranya bak kompleks kebajikan daerah Dalat. Sekedar hari penerima geran MRP-nya bakal di Ayan Ketu.
Datuk Seri Fatimah ngarap kegeranya dikena enggau mana serta pulai ke pemayak ngagai semua. Berita diterus ke enggau JPBN Sarawak udah ngemendar ke sekolah belajar deriba dibuka baru kena 1 September tu. Tadi dengar pelian ngadu ke menua PPN Renggat 3. Menteri Kemegai Komiti Penyegar Penusah Sita JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin Madah, pemutusnya di sempulang enggau atur Operation Standard SOP tik teriat hari UPS Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak enggau UPS Perengkah Pengangkut JPJ Zon Sarawak. Ia mantai ke perkaranya dengan penerang media udah ke ngabas Institut Memandu Siti Miri Sendirian Berhad, enggau Institut Memandu Miri Subis Sendirian Berhad kemari. Nambahnya, ia Raban JPJ megak dekat nentu ke semua palang belajar deriba nyak nitia ke SOP ke udah ditetapkan. Sekedari SOP tu ia nyak sidak kegawak yang kaum pengajar enggak orang ke belajar mesti udah bertucuk 2 dos vaksin COVID-19. Agi nampung batang berita. Adun Serembu Mirasimu ngayan ke penyiruk merik bantu barang pemakai ngagai 17 tuai ruang bilik KIR ke benung berjalan ke atur berbekul. Sidak tu yang kaum 10 KIR di Kampung Batu Speed, Kampung Blimbin 3 KIR, engkau Kampung Sinaan 4 KIR. Pemberinya dianjur dengan palang servis Adun Serembu. Bala KIR kenerima bantunya belak merik jangkut terima kasih gagi Adun Serembu ke udah ngayan ke penyiru gagi sidak maya betapi engkau penglekai COVID-19 tu. Di Kota Sabarahan, pemberi kesebaka belak diberi Adun Muratuang Datuk Idris Buang ngagai 991 KIR di Kampung Baru kemari. Pemberinya dianjung berpun RP KPD di Pejalaika bak genturung pendiaunya nyentuk 9 September tu. Datuk Idris Buang ngarap kebantunya tau ngelempung ke mimit penusah ke benung di tapi rakyat dia. Berita di Lundu. Tajak bakal bak menua bukai peliliah lunduk tibelak betapi engkau penglekai COVID-19 hendak nanggul pengeransing UPS Pemadah Peliliah Lunduk ngintu Hari Kebangsaan 2021 dengan pengawak ngatur program konvoi Jalur Gemilang Minggu Siti tadi. Programnya bertuai ke Direktur UPS Pemadah Negeri Sarawak Suwadi Guliling lalu dipenyadika Pegawai Peliliah Lunduk Gustian Durani di UPS Peliliah Lunduk. Nangkan kenyak program diterus ke bak UPS Peliliah Miet Sematan. Batang 7 konvoi jalur gemilangnya dekat Mai Mensia Mayuh yungkak ke agi ulah angkun serta sayau ke menua tajak dia tu pandemik COVID-19 agi mengkang nyadi. Nakak tu dulu edisi kali hari bergulai dengan aku Gabriel Romi ngabala kru Bulletin. Berita kesila lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau buat pertulukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat.
Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen kesedaran kewangan Sarawak WISPA. Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin Lukas edisi tengah hari 6 September 2021 bersama saya Fatin Syaira Rosti. Memulakan berita tengah hari dengan perkembangan semasa COVID-19 di Sarawak. Pada Ahad, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS melaporkan Sarawak mencatatkan rekod tertinggi kes positif baharu COVID-19 iaitu sebanyak 3,747 kes di 35 daerah di negeri ini. Ini menjadikan jumlah kumulatifnya terus meningkat kepada 130,898 kes. Difahamkan sebanyak 3,737 atau 99.73% kes adalah kategori 1 dan 2, manakala kes kategori 3, 3 kes kategori 4 dan 6 kes kategori 5. Daerah-daerah yang dikesan mencatatkan kes COVID-19 adalah seperti berikut. JPBNS turut memaklumkan terdapat 15 kes kematian baharu akibat COVID-19 direkodkan di Sarawak di mana 14 daripadanya melibatkan warga emas dan seorang lelaki berusia 24 tahun. Dalam kenyataan sama, JPBNS turut mengisytiharkan 4 kluster baru iaitu kluster Simpang Bakun Bintulu, kluster Pangkalan Bau, kluster Anah Rais Kuching yang merupakan kluster komuniti dan kluster persiaran silikon yang melibatkan kluster di tempat kerja. Ini menjadikan jumlah kumulatif kluster aktif setakat ini adalah sebanyak 137 kluster. Turut diisytiharkan penamatan 5 kluster iaitu kluster Balai Ringin Melayu Serian, kluster Jalan Ding Lik Kuang Duo Sibu, kluster Jalan Stutong Baru Kuching, kluster Taman Yen Yen Kuching dan kluster Kampung Jaya Bakti Kuching. Berikut pula merupakan lokasi yang diputuskan oleh JPBNS berhubung pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Laporan seterusnya mengenai sebanyak RM868,120 geran projek kecil luar bandar MRP Dundalat Fasa 3 2021 telah disampaikan kepada 30 penerima di Dalat. Geran diserahkan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak merangkap Adun Dalat Datuk Sri Fatimah Abdullah di Kompleks Kebajikan Daerah Dalat. Penerima terdiri daripada seperti tertera.
Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berharap penerima dapat memanfaatkan geran tersebut dengan penuh bertanggungjawab dan berhemah. Manakala di Miri, Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin memberitahu sekolah memandu yang dibenarkan beroperasi bermula 1 September lepas perlu mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat. Katanya, SOP berkaitan telah dikemukakan Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi zon Sarawak. Dalam kenyataan media selepas mengadakan lawatan ke Institut Memandu Siti Miri dan Institut Memandu Miri Subis pada Ahad, beliau yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak memberitahu untuk SOP latihan amali di dalam kenderaan, pemakaian pelitup muka oleh pengajar dan calon sepanjang masa di dalam kenderaan adalah diwajibkan. Katanya, begitu juga diwajibkan untuk membuka dan menurunkan tingkap kenderaan bagi peredaran udara yang baik dalam kenderaan. Berita seterusnya, prihatin dengan kekangan yang dihadapi 17 ketua isi rumah KIR yang dikuarantinkan Adun Serembu Mirosimo telah menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada mereka pada Ahad. Daripada jumlah penerima itu, seramai 10 KIR adalah dari Kampung Batu Speed, Kampung Belimbing 3 KIR, manakala Kampung Sinaan 4 KIR. Sumbangan tersebut telah disampaikan kepada para penerima menerusi Pusat Khidmat Adun Serembu. Sementara itu, kesemua KIR yang menerima bantuan makanan merakamkan penghargaan kepada Adun Serembu yang peka dengan kebajikan penduduk yang dikenakan arahan kuarantin dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19. Manakala di Kota Samarahan, seramai 991 ketua isi rumah KIR dari Kampung Baru menerima bantuan makanan basah sumbangan Adun Muara Tuang Dato' Idris Buang pada Ahad. Penyerahan sumbangan itu adalah susulan pelanjutan arahan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di kampung berkenaan sehingga 9 September depan. Bekalan bantuan makanan itu adalah untuk tempoh 14 hari pelanjutan Perintah Sekatan Pergerakan berkenaan. Sementara itu, Dato' Idris Buang berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban penduduk kampung yang terkesan akibat pelaksanaan pelanjutan tempoh PKPD berkenaan. Di Lundu pula, meskipun daerah berkenaan mengalami peningkatan kes COVID-19, namun ia tidak mematahkan semangat Jabatan Penerangan Daerah Lundu bagi menyambut Hari Kebangsaan Malaysia tahun 2021 melalui penganjuran konvoi Jalur Gemilang. Konvoi Jalur Gemilang yang diketuai oleh Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak, Suwadi Guliling tersebut dilepaskan di Pejabat Daerah Lundu oleh Pegawai Daerah Lundu Gustian Nurani. Selepas penyerahan bendera Jalur Gemilang kepada Pegawai Daerah Lundu serta hebahan mesej kenegaraan dan nyanyian lagu patriotik, konvoi Jalur Gemilang diteruskan ke Pejabat Daerah Kecil Sematan. Melalui konvoi Jalur Gemilang ini, ianya diharapkan dapat menyemarakkan lagi semangat patriotisme di kalangan masyarakat walaupun semasa dalam musim pandemik ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syarah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan.
Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan Kerja Negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Melafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISPA. Assalamualaikum dan salam Sarawakku. Saya Bulutin Lukas, edisi malam 6 September 2021 bersama saya Firas Matram. Tumpuan berita, Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak dan Universiti Teknologi Malaysia UTM telah memeterai satu memorandum persefahaman MOU di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Isnin. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu jalinan kerjasama tersebut adalah untuk mewujudkan makmal satelit JTS UTM menerusi perkongsian teknologi kepakaran, peluang latihan dan penyelidikan. Ya, ini adalah satu kolaborasi yang saya fahamkan pertama di antara Universiti Teknologi Malaysia dengan sebuah agensi kerajaan untuk mereka meningkatkan lagi cara-cara dan pendekatan baru dalam kita menguruskan hal-hal tanah, termasuklah penilaian dan juga struktur tanah dari sudut perancangan. Selalunya ada pertindahan dari sudut penggunaan tanah, umpamanya di antara pertanian dan juga pembangunan bandar. Sebab itu kita mesti melihat daripada kajian yang menyeluruh dalam kita menguruskan bidang-bidang tanah ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Perasmian Hari Inovasi dan Integriti Tanah dan Survey Sarawak HITS 2021. Datuk Patinggi Abang Zohari turut memaklumkan kolaborasi di antara pakar-pakar daripada UTM dengan agensi kerajaan itu juga dapat meningkatkan prestasi dalam membangunkan negeri dari segi penggunaan tanah sekaligus menghadapi krisis pandemik COVID-19. Kalau kita tidak berinovasi, tiada R&D, tiada inisiatif untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan, mungkin kita akan mengalami krisis yang kritikal untuk berhadapan dengan situasi pada ketika ini dalam keadaan pandemik COVID-19. Alhamdulillah, seperti yang selalu saya katakan, kita sudah bersedia dengan keadaan ini. Sebab itu saya sering kali menekankan perlunya aspek pendigitalisan perkhidmatan dan penggunaan teknologi terkini agar perkhidmatan awam sentiasa dapat dicapai oleh rakyat pada bila-bila masa di mana jua kita berada. Laporan seterusnya, perkhidmatan kios ATM perlu diwujudkan di Pekan Debak untuk memudahkan urusan perbankan lebih 15,000 penduduk di daerah Debak.
Menurut Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, selain kepadatan penduduk, kemudahan itu juga penting susulan pembangunan yang pesat di daerah tersebut. Bercakap ketika ditemui selepas meninjau cadangan tapak permis Dewan Debak, beliau menambah antara pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah Debak termasuk projek pembinaan Jalan Suri ke Tui. Ujarnya projek tersebut akan memendekkan jarak perjalanan dari 40 km ke 9 km sekaligus merancangkan lagi aktiviti ekonomi terutamanya dalam sektor pelancongan. Selain itu, katanya projek Agropark Saribas yang dilaksanakan turut menjadi pemangkin kepada sosioekonomi penduduk. Oleh demikian, Muhammad Razi berharap pihak perbankan terutamanya Agrobank dapat menggunakan hasrat penduduk Debak mendapatkan perkhidmatan ATM di Pekan Debak. Pada program berasingan, Muhammad Razi telah turun padang bagi menghulurkan 360 bungkusan bantuan bekalan makanan kepada penduduk Kampung Melayu Debak dan kawasan rumah panjang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Bantuan tersebut merupakan sumbangan beliau dan juga daripada ahli Parlimen Betong. Selain bantuan makanan, beliau juga menyampaikan sumbangan pelitup muka kepada penduduk. Bantuan yang sama berjumlah 630 bungkusan turut dihulurkan kepada penduduk di Kampung Tui, Kampung Medang dan Kampung Serabang. Penduduk kampung tersebut juga kini sedang menjalankan PKPD. Di Miri pula, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan merangkap Adun Piasau, Datuk Sebastian Ching Chiu Yu telah menyempurnakan pemasangan papan tanda baharu Kolej Vocational Miri pada Isnin. Kolej Vocational Miri merupakan salah satu daripada 6 kolej vocational di Sarawak selepas Kuching, Betong, Matang, Sibu dan Bintulu. Pemasangan papan tanda baharu itu bertujuan memberi nafas baru kepada institusi pendidikan kemahiran yang banyak melahirkan pekerja berkemahiran di Sarawak. Pada majlis itu juga, Datuk Sebastian Ting turut menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM50,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Kolej Vocational Miri bagi tujuan mengurangkan bebanan perjalanan pelajar asrama balik ke kolej. Sementara itu, seramai 6 keluarga yang menjalani perintah kuarantin di Kampung Semerak Lot menerima bantuan makanan daripada Adun Sadong Jaya Aidil Lariwo pada Isnin. Sumbangan makanan itu telah disampaikan oleh Ketua Kaum Kampung Semerak Lot Mahdi Lee. Dalam pada itu, Adun Sadong Jaya berharap agar sumbangan tersebut dapat meringankan beban keluarga yang dikenakan perintah kuarantin tersebut. Para penerima bantuan juga merakamkan penghargaan di atas keprihatinan Adun Sadong Jaya yang membantu membekalkan bantuan makanan kepada mereka. Di Bukit Saban pula, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Betong dengan kerjasama Pusat Khidmat Adun Bukit Saban telah menyalurkan bantuan makanan kepada penduduk Rumah Panjang Nanga Penebak Laya pada Ahad. Bantuan tersebut diserahkan kepada 12 pintu keluarga di Rumah Panjang tersebut termasuk keperluan lain. Dalam pada itu, Tuan Rumah Tayan Gani bagi pihak penduduknya menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan di atas keprihatinan itu. Pada program berasingan, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas sekali lagi menyumbangkan set barangan fingertip pulse oximeter yang diserahkan kepada pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Betong oleh Wakil Pusat Khidmat Bukit Saban kepada Pegawai Kesihatan Bahagian Betong Dr. Johnny Pangkas. Sementara itu, Tuan Rumah Bantan Jerman mewakili penduduknya mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan kerajaan terhadap keperluan mereka di kawasan luar bandar. Manakala di Limbang, berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD, penduduk di Rumah Mangi Kampung Menuang Baru telah menerima bantuan makanan sumbangan daripada stesen Petronas Limbang pada Isnin. Bantuan makanan itu akan diagihkan kepada 25 ketua isi rumah KIR di Rumah Panjang tersebut. Simbolik penyerahan telah dilakukan pengurus stesen Petronas Tapan Lidos kepada Pegawai Kebajikan Masyarakat JKM Limbang Wan Hasif Wan Jamari. Menurut Tapan, aktiviti itu merupakan suatu kewajipan pengurusan stesen Petronas Limbang dalam membantu kebajikan masyarakat serta organisasi yang terlibat dalam kesusahan. Tambahnya lagi, ia juga merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mereka. Sementara itu, Jelita Majang yang mewakili penduduk Rumah Mangi mengucapkan jutaan terima kasih kepada stesen Petronas Limbang di atas keprihatinan dan kebaikan dalam membantu penduduk kampung yang menjalani PKPD. Berikut pula, seramai 11 ketua isi rumah KIR di lokasi yang berbeza menerima sumbangan melalui program Mindef Prihatin menerusi Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV dengan kerjasama Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVT LDM Sarawak pada Ahad.
Sebanyak 73 pek bakul makanan telah diagihkan Ahli Jawatankuasa AJK PVT LDM Sarawak yang diketuai oleh Presiden PVT LDM Sarawak Muhammad Ruslan Sain Abdullah. Kampung-kampung yang terlibat adalah Kampung Keranji, Kampung Sungai Lundu, Kampung Serayan Baru, Kampung Tembaga Melayu Sematan, Taman Landeh Padawan dan Kampung Sarik Puncak Borneo. Sementara itu, Muhammad Ruslan turut memaklumkan program seterusnya adalah pengagihan bantuan ke sekitar Lawas, Limbang, Miri, Bintulu Sibu, Sarike, Beladin, Sri Aman, Batuniah, Mukah, Betong dan Meludam melalui kiriman bas. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Macrang dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak.